cerita Ibu, kenapa pentingnya kena ada visi dengan misi ni dulu baru kita boleh buat bisnes? It's very important, sangat penting untuk kita tahu visi atau misi dahulu sebelum kita buat bisnes adalah begini. Nanti Ibu cerita, misi ada 4 pernyataan. Setiap pernyataan ini, percayalah, when I do it with you, you akan find it difficult untuk isi soalan-soalan setiap pernyataan misi. Bayang ya, kalau you tak ada misi tentang siapa aku sebenarnya, and you pun tak clear, you nak buat assignment pun susah, bayangkanlah tim you. Dia orang pun tak sure kita ni apa sebenarnya. Apa prinsip kita? Apa unique selling proposition kita? Apakah impak yang kita, solusi kita nak bagi kat pelanggan kita hingga menyelesaikan masalah dia? Dokumen ni tak wujud. Sehingga kan tim kita mempunyai pandangan yang berbeza-beza dari kita. Dan semua dalam fikirannya mungkin kot. Ini jadi tak clarity. Bila tak ada alignment, dia orang tak jadi semangat. You tengoklah nanti. Apa-apa, kita perlu kenal siapa kita sebenarnya. Aku orang Islam. Bertakwa kepada Allah. What's your prinsip? What is you as khalifah? Code you apa dalam dunia ni? Kalau my business is myself, you kena jelas tentang kod khalifah you dalam dunia ini. Apa? Now, organisasi itu anggapkan dia sebagai a human being. Sebab in the business law, between you, pendiri business, dengan business you sendiri adalah 2 separate entity. Bermakna, syarikat you ni macam manusia. Dia pinjam otak, tangan, kaki you untuk jaga dia dan jangan rosakkan dia sebagai satu amanah. Bermakna, syarikat you pun ada kod dia sendiri kenapa dia wujud dalam dunia ni. Untuk create a better world. To give added value kepada semua manusia, humankind. So sama. So syarikat pun akan ada, mesti ada mission statement dan sedar siapa dia. Untuk you create alignment dengan your team supaya akan jadi satu benda yang power akan timbul selepas alignment tu wujud. Itu misi. You need to know who you are. Sebagai manusia pun we need to know who we are. Siapakah aku? Nah, visi pula, kalaulah katanya ibu nak pergi ke Alustar sebagai satu destinasi ujung. Ibu perlu cerita destinasi ujung tu ada deskripsinya. Dia berada di utara, dia berada, those kind of thing. I need to know where it is. Kalau tidak, ibu akan sentiasa pergi ke Alustar tapi menghala ke Johor sebab don't know where it is. Bila tidak ada kejelasan visi yang boleh di-quantify, nanti kita belajar macam mana nak quantify visi. Bagaimana ibu nak tahu R&R yang ibu berhenti setiap kali itu benar-benar menunjukkan ibu menghala ke Alustar. Dan itulah R&R dalam perjalanannya. Di mana kiraannya? How much petrol must I put in my car? What kind of people should be in my car? What kind of mindset yang perlu ada dalam orang dalam kereta itu? So tak ada kejelasan. And you expect to be berjaya. You tak ada visi yang boleh di-quantify. You tak tahu who you are. I'm talking you ni business. Business tak tahu hala 7-10 tahun. Belum ada milestone 3 tahun, 4 tahun. Tidak ada pengiraan. You ikut jalan raya mana selama ni? Where are you? Teka je lah ibu buat bisnes-bisnes lah. Taklah kalau duit ada tak sudah. Are you sure you nak main game ni dengan lebih kurang je? Alang-alang nak masuk menyeluk perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang nak masuk dunia bisnes, let you be a tycoon. Seorang jutawan yang bertakwa. Alang-alang, siapa kata keropok leko tak boleh jadi international dan billionaire? Ialah satu benda yang unik, seluruh dunia tak pernah merasakan. Lagi besar peluang dia untuk menjadi billionaire. If you know how. That's why BSS don't teach you marketing, walaupun ada elemen marketing. Don't teach you sales. Tapi ex-student semua kata, heranlah ibu, belajar BSS, install BSS, tak ada pun ibu ajar sales atau marketing. Business mencanak-canak. It's clarity. Clarity of your role,
to Allah, to the world, clarity of your role to the world, to the people, clarity of your role to many things. And your team too. So, adakah bisnes anda mempunyai misi? Misi adalah who you are and why you exist. Orang nampak ibu sebesar tu ke? Tak nampak slide? Tak kan? Nampak slide besar ibu. Kecil je kan? Okay. Oh, that's you. Alright. So definition of a mission statement, ibu tak payah meletih lah. You can read those things. Dia define sesuatu organisation dan dia communicate mission statement kepada employee dan mereka akan jadi sangat semangat. Kenapa dia penting? Sebab dia bagus untuk external, dia bagus untuk staff, dia bagus untuk leadership. Let's go straight to how to. Selama 20 tahun ibu berada di dunia korporat, ibu banyak buat brainstorming session, workshop, macam-macam anak syarikat. Macam mana nak buat mission statement? So sepanjang orang tua, I'm 56 years old. So I've been almost 20 years in the corporate world. 3 tahun dalam agensi kerajaan sebagai penasihat pembangunan kepimpinan SPRM dan 6 tahun bersama dengan usahawan. So ibu punya spread of understanding dan experience dari corporate world yang Fortune 500 yang bukan tahap biasa-biasa, pernah menjadi 12 most profitable organization in the world. That's the organization yang ibu menjadi pakar pembangunan organisasi. So maksud ibu, bila ibu jadi pakar pembangunan organisasi, ibu banyak dipanggil untuk facilitate, memudahcarakan. Anak-anak syarikat ada 158 wholly owned, 54 joint venture, 100 of it yang kita ada share around the world. Berapa banyak nak syarikat besar SME tu syarikat gergasi. Semua ada. Dan ibu terpaksa memudahcarakan mereka untuk menjumpai misi mereka. Penyataan misi, MISI. So sepanjang masa ini ibu berganding tangan bersama dengan international consultant seperti McKinsey, Boston Consulting, Partners in Leadership, Dennison dan banyak. But majority is McKinsey. So every time kita buat memudahcarakan, sebab ibu sebagai wakil Petronas, mereka sebagai orang luar kena ada ibu. Ya, in order to get ilmu untuk design something for an academy dalam pengalaman 20 tahun yang buat banyak mission statementnya workshop. Suddenly datang pada satu ketika tu datang satu Allah bagi macam ting. Kebanyakan kita punya workshop nak cari misi ni sebenarnya berbalik pada 4 soalan je. Dan kalau kita jumpa 4 soalan ni memang power. So, imagine 20 years of peluh, penat, kena marah, kena puji, 20 tahun daripada junior sampai jadi senior. Ibu dah summarize into 4 questions for you. Apa yang lalui 20 tahun ibu tu. Dan ibu tengok rata-rata, dia ada 4 segmen yang sama throughout. Maka ibu jadikan di dalam bentuk soalan untuk memudahkan anda. Pertama, siapakah anda? So, jenis business you. Anda tu means business lah. Apa yang menyebabkan organisasi anda berbeza? Itu adalah unique selling proposition. We'll go in deep every each of this. Just big picture first. Bagaimana you add value kepada pelanggan you atau target market you? Impact. Macam mana you selesaikan masalah mereka and what happened to them? Bila you datang untuk bagi solusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang terakhir nombor 4 ni tak ada kena-mengena nombor 1, 2 atau 3. Nombor 4 ni adalah your big why. Your big why is nothing to do with the business. Ialah satu penyataan mengapa you buat semua ni. Ya, tengah kelas lagi. Perlu kaya di dunia ini. Ha? Mengapa Ya, you Umi. memajukan bisnes ini sehingga menjadi begitu kaya? Apa sebenarnya you nak buat? Sebab itu, big why. Ibu cerita pasal big why ya. Okey. Sayang. Ibu boleh stop share dulu ibu. Destination yang dipanggil Grand Y. Ni Pak Ari sudah cakap ni.
And kita ada kita punya big Y. And kita ada kita punya strong Y. Cantik pula aku tulis. Anyway, selalu kau tulis kat whiteboard lintang bukang. Okay. Dalam kelas dia pun. Grand Y ni adalah khalifah kod you wujud di dunia ini to be what? To please Allah for the Muslims. This is grandest Y. But in order to capai grand Y, dia bukan magic. Tidur je capai grand Y. Allah pun suruh kita solat. And that is like a tertib, an act. Puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum. You need to pay untuk mendapatkan grand Y. So, seterusnya adalah satu Y dengan pengharapan bila kita buat Y ni, ia menjadi antara asbab dan sebab kita dapat masuk syurga and make Allah please. Bahagia, gembira kepada kita. So, big Y ni adalah Nusantara, maybe dunia, negara, or maybe kumpulan. Contoh kumpulan adalah ibu-ibu tunggal. Contoh. Masyarakat boleh Bu, masyarakat. Thank you. So, apa big YU? Saya nak memastikan anak-anak generasi muda menjadi generasi pengharapan di akhir. Dia kena satu pernyataan tentang dunia. Apa yang buat you sedih? When you were small, you lihat mak you, seorang ibu tunggal. Mungkin big YU tentang masyarakat kategori ibu tunggal. Maybe tentang children yang tidak ada opportunity langsung atau tak ada peluang langsung. Atau mungkin tentang semua manusia yang memang susah macam you tapi diberi peluang untuk kaya dan berjaya dunia akhirat. What's your big Y? Kerana big Y ni Allah sayang kat you yang you masuk syurga. That's your grand Y. Namun, you tetap ada strong Y. Before you do all this, you need your 3 tahun, 4 tahun equals to 10 tahun BC. 3 tahun ni datang daripada setahun. Apakah strong Y kecil yang you nak capai? Bawa mak pergi haji first class. Sedara, adik-beradik, jiran yang didahulukan. Yang you nak bantu. Dan you jadi terlalu kaya berlebihan semua dah bantu. You go to masyarakat dunia atau Nusantara. ISQ Nusantara. Mengembalikan, menghidupkan Islam jilid kedua. Peradaban emas dunia. That will make Allah very pleased to you. And your strong Y is all about your home, your family, your parents, your saudara-saudara, your neighbors yang perlu kita dahulukan. So, tahun pertama, collection of all this mampu dah in 10 years. So, bermakna kalau tengok roadmap, pergi haji pun pakai duit nak. Siapa kata you shouldn't attend BSS because dia duniawi? You need to find money because you want to do all this. You're not even bomo to go up, boom, boom, boom. Sembuh-sembuh je keluar orang semua boleh pergi haji. No. You need to strengthen something. Asbabnya, your business, Allah tengok atas ikhtiarnya. So you punya roadmap 3 tahun, 4 tahun. Ini you punya big Y. Big Y ni yang menyebabkan you boleh masuk ke syurga. Grand Y. Ini why we exist in this world. Setiap tahun ni tetap ada strong Y, strong Y, strong Y, strong Y, strong Y.
And semua memerlukan duit, ikhtiar dan penyerahan pada Allah. Doa, ikhtiar, tawakal. The formula of success. That's why we have to learn structure, system, how to do this. We have to learn how to make our team selari, align, semangat. Mereka pun merasakan big Y syarikat adalah big Y personal dia juga. Sebab kita buat dia generic enough sehingga kan semua dalam team kita merasakan aku pun ada penceritaan personal. Macam kena-mengena je dengan Grand Y syarikat. Kerana dia dapat connection tu, dia rasa setia, dia rasa perjuangan ini bukan setakat dapat gaji, tetapi dapat pahala yang sangat banyak. Kerana dia mendukung big Y syarikat, membantu ibu-ibu tunggal or whatever. Okay? That's why we need clarity. That's why we need to understand. Kita buat semua ni bukan nak kaya dunia. Bukannya kita nak bijak. Sahabat Rasulullah pun ramai masuk syurga yang kaya dan bijak dalam urusan perniagaannya, pengiraan ikut zaman tu. That's BSS. Okay? And of course, kita punya big Y datang daripada strong Y. Strong Y paling penting sekali before we could give to anybody. Every year, every month. Zakat. That's your strong Y. Yang akan jadi collection to your big Y. Yang akan jadi a gift atau end up to make Allah happy. Dan kita dapat ke syurga. Kerana kita ada big Y yang kita fokus ke zakat dahulu. And then and you must have that criteria what you should do dengan duit perniagaan ini. Supaya blessed throughout. Dan you kena ada structure-nya. Yeah? Are we good, Hani? Yes, Ibu. Hani macam terdiam je. Rasa insaf sebelum buka puasa ni, Ibu. Rasa insaf. Nap. Okay. Dan Okay, mungkin sebab Ibu dah cakap pasal Big Y kan. Jadi saya nak ambil kesempatan ni nak minta Ibu cerita juga macam mana Ibu buat yang kami semua ni, Team Sanam ni, apa yang Ibu inject kepada kami sampai kami rasakan Big Y Ibu tu. Okay, sound system Ibu agak poor. So, Hanif cakap apa tadi? Sayang, sorry. Apa yang since Ibu cakap tentang Big Y kan, jadi apa yang Ibu buat ataupun Ibu gunakan Big Y ni, yang Big Y Ibu yang Ibu jadikan Big Y Company kepada tim Ibu Hanim supaya semua orang kerja ni bukan sebab duit dah Ibu. Okay, sayang, Ibu stop share lah. Okay. Hani, I don't know. Ibu, ya Allah, bersyukur sangat pada Allah. Tim Ibu, dia orang ni macam, dia lebih semangat dari founder. Founder tu Ibu. Dia lebih semangat, dia kata, Ibu, we can do this Ibu. Ibu, kita buat macam ni. Ibu memang, ya Allah, so blessed. Sebab Ibu dapat, semua yang Ibu introduce tadi tu, bersikap yang lebih dari founder. Sangat sayang pada Anams. Dan bila dia nampak Ibu penat, sakit, lagi-lagi mak Ibu tengah sakit dekat ICU yang sangat kritikal, dia tahu fokus Ibu tak ada. Tapi dia selalu bagi sebagai seorang anak yang lebih muda dari Ibu pun, dia selalu bagi Ibu semangat. Ibu, pahala Ibu, mak tengah sakit, Ibu mengajar, dapat pahala. Nanti mak Allah mudahkan kesakitan mak kat ICU tu. You know, apa yang Ibu buat sehingga kan budak-budak ni yang sangat muda, pangkat anak-anak Ibu, I'm 56 for God's sake. Apa yang Ibu buat sehingga kan mereka sangat faham dengan perjuangan itu. It's because, ni saya cerita kat Ibu, masa kami bulu-bulu masuk dulu, memang Ibu selalu basuh kita orang dengan Big Y Anams. Dengan bahasa yang mudah. Ibu buat penceritaan. Ibu kata, kita cakap aja nak Islam maju, nak you know, nak zakat banyak, nak please Allah. And then
Ibu boleh selamba je biar and tengok anak-anak ni buat perniagaan, visi pun tak jelas. Setahun akan datang, planning bulanan pun tak ada. And mengikut satu pelaporan mengatakan, bisnes di Malaysia, pangkat SME ni, habis lama boleh tahan 5 tahun atau 7 tahun. Datang pula satu pelaporan daripada M-Bank, pengarah keuangan M-Bank besar tu kata, bukan 5 tahun. Bagi dia mengikut data dia 3 tahun aja. So, kalau ibu nak bangkitkan anak-anak bangsa Malaysia untuk jadi bersinar dari seluruh dunia ini, if I stay quiet dekat Petronas, macam mana ibu nak tolong dia orang? I have to go out. So ibu selalu cakap kat tim ibu, sayang, kita bukan berniaga, kita tengah berjuang. Ibu sakit tengkuk ke, banyak besi dalam badan ke, kita pelari. Jadi biarlah kematian ibu nanti tu. Jadi ada orang kata apa, ibu capai Big Y ibu. Ibu nak, selagi ibu tak capai, perjuangan belum selesai. Anak-anak banyak kat luar tu tengah berniaga, anak-anak muda bayar anak-anak ibu tak pandai buat berniaga, cara kiraan, cara planning. I won't be happy, ibu akan dipersalahkan di pada masyarakat nanti. So ibu cakap dengan dia orang, korang ni kan berlari sama ibu sama besar je pahala dapat. Sama macam ibu dapat. Same. Hanya kerana you baiki wire, phone or any of that. Kita kena tolong ibu. They need help. They must be rich. They must be super rich. Mereka kena bagi, adalah pengeluar zakat terbesar. Can you imagine? Ibu pergi dekat petrol station, ada budak kecil ketuk tingkap. Ibu buka tingkap tanya kenapa nak minta sedekah untuk sekolah tahfiz kami. Dia nak belajar agama for God's sake. And dia miskin. What happened to my children yang berniaga ni? Yang 5 tahun lalu pun hilang dari radar. Dah miskin semuanya. Sebab tak ada sistem, tak ada planning, tak ada structure. Tim lintang pukam, tak tahu kat mana semangat masing-masing. Tak reti nak buat. I'm old, I'm sick. Apa yang boleh buat ialah share ilmu to all of you. But you all wajib kaya. You have to. Supaya tak sia-sia. Ingat senang ke ibu berdiri kat depan ni mengajar. But I want you to listen. So you help yourself too. I don't want you to be bored. I want you to listen. I want you to be super rich. Please. Orang kaya yang bertakwa, orang kaya yang merunduk ke bumi. You have to do that for me, please. At least before I end my life. You must. Why not you? Apa beza you dengan orang lain? Apa beza you dengan Syed Mokhtar kaya raya tu? What's wrong? He's got 2 hands, 2 legs, just like you. Cuma mungkin you tak ada ilmu tu. Sebab tu ibu buat BSS. And my team semua tahu perjuangan ibu. Charges kami tak kayanya. Standard ilmu memang power gila. 20 years experience, what do you expect? International consultants that I deal with. And I'm not just a staff. Ibu specialist dekat corporate sector tu. Orang dengar nasihat ibu. Semua CEO dengar nasihat ibu. I should charge you 150,000 per BSS. But I only charge you 15,000. I only want you to learn. And be super rich. Tu je ibu minta dari you all. Walau online ke apa ke, Allah bagi kita cabaran sikit je. Cannot be in a class with me. Allah bagi sikit je. Who cares? Kita kata ke Allah, I'm okay. We will learn no matter whatever channel. Lainlah kalau kita tak ada Zoom system and all that. Kita ada, Allah ringankan. Okay? So, semua anak-anak ibu, learn, focus. This is your life. This is your perjuangan. This is your big why. Nanti later, ibu nak you find out your big why. Kenapa you mesti dan wajib kaya? Apa yang you nak tolong dalam dunia ni? Apa benda yang merimaskan hidup you? Yang you tengok selama tak ada keadilan. And if you're rich, then you kalau you ada satu magic wand yang tinggu, what will you do? Okay? Please be rich for me. Anak-anak BSS, please. Ibu boleh kutip sikit demi sikit je setiap kali batch. I don't do big hall. Ribu-ribu orang datang. Ibu tak mampu nak ajar subjek yang begini delicate kepada public macam tu.
kalau subjek dia mudah-mudah boleh, yang delicate hanya boleh buat through class macam ni, yang tak boleh lebih dari 30 syarikat. And it's not about the money, it's about the quality absorption of the learning. So honey, I love all of you. So you have to promise me that you will come out be as successful, insyaAllah. And bila recession timbul bulan 9 nanti, the greatest crisis in economy of the world akan berlaku bulan 9 hingga bulan 12 atau bulan 2 tahun depan. You akan survive. And you join the SS Batch 8 ni just nice. Waktu recession, memang tak sibuk nak fly here and there, meeting here and there. Fokus saja. Kita bina benda ni supaya you are among those. Bulan 9 ni bila Taufan tu masuk Malaysia, you bukan antara mereka yang ter-affected. InsyaAllah. Okay? It's your right time. Now is do or die. That's all. It's a serious business. InsyaAllah. Kalau kita tengok dekat sini, okay. Apakah soalan-soalan tu yang you akan jadi homework nanti? Cuba tengok contoh ni, kita akan bagi slide ni pada you, don't worry. Kalau kita tengok cara dijawab daripada Anum's team tu dengan Siti Khatijah Telekong, student ibu batch yang ketiga. We are a Muslim lifestyle merchandiser. Siapa kami? So bila dijawab nombor 2, iaitu soalan nombor 2 adalah apa yang menyebabkan syarikat anda berbeza? So dijawab, we produce merchandisers that are Muslim friendly, yang centering on comfort, protection and pleasure. Maksudnya semua produk dia kena pegang pada prinsip ni. And bila dia pegang pada prinsip ni, anak buah dia semua tahu. Mana boleh buat produk-produk macam ni? Sebab kita kan Muslim friendly, tak boleh dedah-dedah. Dia orang dah start talking dah. Sebab benda ni jadi poster besar. Menjadi masing-masing punya belief system, kepercayaan. Tak kira lah, whatever your business, you probably letakkan nombor 2 ni, yang menyebabkan you unik adalah seperti charm, saya tadi Nick cakap tu. Our product ni adalah safe consumption, scientifically proven. Tu dia. Kalau ada produk SKU baru keluar, not safe, no. Semua faham, tak payah bos cakap pun. Diorang pun faham. Buat poster ni besar dekat dalam staff room. Ketiga, soalannya adalah, how do you add value to your target market? So, Siti Khatijah kata, we aim to enrich, memperkayakan quality of living dengan memberi kuasa empowering setiap seorang individual and memperkuatkan, solidifying diorang punya self-worth. Harga diri atau okay, anyway. Soalan yang keempat adalah, kenapa you buat apa you buat sekarang ni? Big why you, tak ada kena-mengena dengan business you. Apa perjuangan you yang sebenarnya untuk jadi kaya? We pledge. Big why, Siti Khatijah Telekong, we pledge to map. Mak dia kata, peta dunia ni, dia nak imprint, letak jap jari Siti Khatijah Telekong. Imprinting pride dia. Maruah. Sebagai satu nation yang dinamik dan progresif. Progressive nation. Jadi orang tak cebek-cebek pun dengan Malaysia. Malaysia, are you living on trees? Kau hidup atas pokok je. Kuno sangat ke kita ni? So dia punya perjuangan ialah bila tanya balik cerita dia, dia ada personal story pula. Dia buat generic tapi dia ada personal story. Semua orang dengar generic ni, anak buah dia semua ada personal story. Kenapa tentang maruah ni nak jaga? Dulu dia miskin. Hidup susah. Semua kata dia takkan berjaya. Siapalah dia, suami dia memang belajar tinggi. Dia tak ada apa-apa. So dia kan kata, aku akan bukti pada semua orang yang aku boleh jadi someone one day. Tapi dia besarkan Big Y tu supaya sesuai dekat syarikat. Supaya semua orang boleh ada cerita. Tapi cerita dia, dan dia ada satu perjuangan. Yang wanita boleh. So dia nak bantu semua ibu tunggal. So yang menjahit dekat dia punya kilang, kebanyakannya ibu tunggal. So itu perjuangan dia. Bila dia cerita personal story yang berkait dengan generik, syarikat kena generik lah. Kalau cerita benda sedih-sedih dekat atas website kau, kelakar pula tengok kan. Tapi ada dokumen di sebalik mission statement ni, ada penceritaan itu. Dan bila dia buat round robin, duduk ramai-ramai kursi, staff dia yang top management dulu. Okay, you tengok kita punya Big Y tu, apa cerita you? Kita mula dulu cerita sedih kita apa. And then semua. So ibu pun ada cerita ibu. Sebab betul, ibu deal dengan a lot of international people, international consultants and all that. Bila ibu duduk di atas pentas buat
presentation kepada dunia, kepada konsultan power-power, facilitator power-power. Dan nampak ibu ni kecil bertudung naik atas pentas, semua orang rasa macam remeh. Tapi bila ibu dah bercakap, tunjuk semua formula yang ibu buat untuk company bertahan lama pada zaman-zaman dulu, semua bangun bagi standing ovation. Ingat command ke kita orang Melayu? We can be someone respected in the whole wide world. Sebab tu ibu nak anak-anak muda di Malaysia ini semua terror berniaga. Ingat, orang luar negara je terror berniaga. Why not us? Kita sebenarnya sangat-sangat cerdik dan sangat-sangat pandai. You just need guidance saja. And nothing is impossible. So, you akan buat semua mengikut contoh-contoh ini. Ni Astana Laksa. Anak didik ibu yang ibu sayangi. Founder dia ada dalam ibu? grup you ni sekarang. Ada kan? Ada. Dia lagi best. Cerita dia, masa dia susah, dia nak minta peluang orang bagi dia berniaga. Menyewa satu kedai. Yang rental dia RM30 je. Pun orang tak bagi peluang. So dia jawab. Dia nak empower people supaya meningkatkan hidup mereka dengan memberi peluang. Sebab peluang adalah isu kecil, isu dia masa dia kecil-kecil yang mengguris jiwa dia. And the right to love and to be loved. Sebab dia tahu kalau ramai orang susah nak fikir cakap I love you kat